Sembahyang. Kita buat maksiat tak? Buat. Maksudnya sembahyang kita tu mungkin tak sempurna, tak diterima, sia-sia saja. Jadi kena pastikan kalau kita sembahyang, kita terpelihara, alhamdulillah. Moga-moga solat kita tu sempurna. Tapi kalau kita sembahyang, ataupun kita tengok kawan kita sembahyang tak berhenti, tapi maksiat pun boleh tahan. Boleh pesan kat dia. Tolong cek balik sembahyang. Takut-takut sembahyang kita tak betul. Ataupun sembahyang kita pura-pura. Ni pun kita akan belajar lebih detail. Kalau bagi yang tak, orang kata apa, tak yakin dengan solat dia, tolong boleh jumpa saya, minta penjelasan ataupun kepastian, keliru kat mana. Setiap orang tu mesti tahu dia buat tu betul ke tak lagi. Yang mana kalau solat ni kita kena mulakan dengan wudu. Wudu juga mesti kena sah. Kalau wudu tak sah, solat juga tidak sah. Panjang sebenarnya kalau nak ikutkan setiap huraian ni, panjang cerita. Satu kelas habis satu bab solat pun mungkin tak sempat. Jadi kita akan ambil secara sepintas lalu, sebab kita pun dah belajar benda ni. Itu yang saya kata, kalau mana yang tak pasti boleh direct jumpa. Sebab kita jumpa tak ramai, tak masalah. Ni kelas kita ramai tu kita buat online. Nak tanya soalan secara online pun boleh. Buat video, hantar dalam grup WhatsApp, saya buat video balik, hantar balik jawapan, semua boleh tengok. Tak hanya kita tanya dekat kita, nak tanya kat kawan kita pun boleh. Kadang kawan kita tak tahu, kita nak tolong tanya dekat dia, ataupun kita nak tolong sampaikan kat dia. Kadang-kadang kawan kita suka berfoya-foya, suka bergayut, orang panggil, dengan boyfriend dan sebagainya, video call dan sebagainya. Sekarang ni dah moden. Kita buat online untuk buat kelas pendidikan Islam, dia buat online untuk bercanda dengan pasangan dia. Jadi tolong tanya sini, boleh ke tak boleh tak? Tak apa, dia tutup aurat. Tak okey tutup aurat. Cakapan dia macam mana? Orang perempuan, orang lelaki, suara orang perempuan ni aurat. Tak boleh duk mudah-mudah duk cakap dengan lelaki, buat suara lunak, manja dan sebagainya. Islam larang benda tu. Sebab dia akan bawa kepada maksiat. Dia panjang cerita lah ni. Okey, yang ketiga. Sekejap nak. Okey, kita sambung. Tu solat. Panjang. Bab solat ni kena tengok satu-satu balik. Ini saya cerita lalu. Yang mana wuduk saya sebut tadi, ambil wuduk macam mana. Sebab ada yang ambil wuduk, tapi bila tanya niat bila, niat waktu nak ambil wuduk. Bila? Waktu basuh tangan. Tak kena. Niat wuduk waktu sampai air ke muka. Kita nak ambil semayang, tak ada hayak, bawa ke muka, sapu tu baru kita niat saja aku makan hadas kecil, ataupun saja aku mengambil wuduk kerana Allah SWT. Itu waktu niat dia. Kalau silap tempat niat dia, tak sahlah wuduk kita. Bila sebut pasal wuduk, terlintas pula pergi ke mandi wajib. Semua ni dah balik, betul ikan mandi wajib kita. Yang tu buka buku tengok. Kalau yang confused, boleh tanya juga. Sebab mandi wajib ni penting. Tak sah mandi wajib, tak sahlah wuduk, tak sahlah solat dia. Berdosa dia baca Quran, berdosa dia pegang Quran, berdosa dia masuk masjid. Banyak benda lagi yang haram ketika dia berhadas besar. Orang perempuan mandi haid, mandi hadas, betul tak betul? Kena tengok. Baik, kita tak sebut pasal tu, cuma terlintas kita sebut pi. Solat. Kita masuk pula kepada bab puasa. Yang mana baru ni dah lepas. Kita dah masuk bulan haji dah. Bulan puasa itu sepatutnya kita berpuasa dengan puasa yang betul. Moga-moga puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Kita ada niat puasa. Semuanya wajib puasa. Boleh. Sama juga semayang tadi. Ada juga yang boleh tinggal, tak dengan wajib semua.
Orang perempuan waktu dia datang bulan, dia tak wajib sembahyang. Orang lelaki pun boleh kalau nak tinggal. Dua benda. Yang pertama, cuba jawab tak? Sebab apa orang lelaki boleh tinggal sembahyang? Dia tertidur. Tertidur tak bangun-bangun. Maka tertinggal sembahyang, tapi dia wajib ganti. Ataupun boleh lagi kalau dia nak tinggal sembahyang. Islam tak suruh orang yang macam ni sembahyang. Siapa? Orang tu orang gila. Dia dapat kad gila. Jadi kita pilihlah nak yang mana. Kalau tak sembahyang tu maksudnya dua tu sajalah. Dia tertidur ataupun dia gila. Jadi jangan duk pilihlah yang tu. Kita pilihlah orang yang sembahyang. Sembahyang seeloknya kita berjemaah di surau. InsyaAllah boleh kita ambil kesempatan. Kalau kita berpeluang, kita berkelapangan, bila dengar azan ataupun tak dengar azan, kita pergi azan. Kita sembahyang berjemaah, dapat 27 kali ganda pahala. Bagi orang yang sembahyang seorang diri, 1 pahala. Yang tak sembahyang langsung berdosa. Baik, buat puasa tadi. Kena niat puasa. Pada bulan Ramadan, niat bila? Waktu malam sahaja. Daripada jatuhnya matahari masuk waktu maghrib, baru kita boleh niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tu puasa Ramadan. Setiap malam kita kena niat, ataupun kita niat sebulan terus pada malam pertama. Untuk puasa ni akan datang, puasa pula tu. Ramadan akan datang tu, kita akan guna ilmu yang kita belajar ni mungkin lebih sempurna daripada sebelum ni. Dan kita juga boleh puasa sunat, Isnin, Khamis dan sebagainya. Dan puasa sunat ni boleh kita niat. Pagi ni pun, walaupun lepas subuh pun boleh niat lagi. Terlintas kata nak puasa, niat kata nak puasa, sunat kerana Allah Ta'ala, boleh teruskan puasa. Buka pada waktu maghrib. InsyaAllah. Jadi boleh kita sama-sama amalkan. Jangan nak harap puasa Ramadan saja. Kita sulam-sulam lah dengan puasa sunat. Moga-moga sulam ni ibarat nak bagi sempurna. Kadang-kadang ibadat wajib kita yang kurang sempurna, kita tampung dengan ibadat sunat kita. Sama juga solat, sulam-sulam lah dengan sunat-sunat rawatib, yang mana boleh menampung ibadah wajib kita. Okey, itu buat puasa. Kita ada perkara batal puasa. Yang tu pun ada dalam buku. Kita boleh tengok sendiri. Nanti selalunya dekat-dekat puasa kita akan dapatlah info daripada WhatsApp dan sebagainya. Apa yang menyebabkan batal puasa. Jadi benda-benda tu kita kena tengok. Takut-takut puasa kita batal, kita duk ingat okey lagi. Tapi sebab tak tahu, tak apalah. Sampai bila kita tak tahu. Takut-takut benda yang biasa pun kita tak tahu. Benda tu menyebabkan batal puasa. Takut puasa kita tak diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita akan dapat lapar dahaga saja. Okey, lepas tu zakat. Zakat, yang mana kita tahu kita kena bayar zakat. Bila nak lepas puasa, kita akan bayar zakat fitrah. Boleh bayar sendiri ataupun mak ayah kita bayar. Dan zakat di sini juga zakat harta. Bila kita ada harta yang banyak, yang lebih, yang cukup haul dan nisab dia, maka kita wajib keluarkan zakat. Kalau jawab awam, mungkin dia boleh potong dekat gaji dia. Setiap bulan potong zakat, maka selesai. Moga-moga diterima oleh Allah Ta'ala. Ataupun zakat emas. Orang perempuan, dia ada harta emas yang banyak, dia tak pakai, maka dia wajib keluarkan zakat setiap tahun. Jadi kalau ada dia pakai, tak apa. Ni kita ilmu untuk kita. Esok-esok mana nak tahu, yang perempuan kahwin dengan suami yang kaya raya, Datuk Ali Syukri ke, boleh beli emas banyak, maka duk simpan tak pakai, maka kena keluarkan zakat. Lagi zakat binatang. Kalau orang lelaki buat pertanian, bela kambing lembu banyak, cukup tahun, maka wajib keluar zakat.
ataupun pertanian dari segi padi dan sebagainya, nah, kena keluar zakat. Jangan lupa. Yang ni kalau kita ada, kita kena tanya. Nah, jangan buat senyap. Nah, kalau kita buat pertanian macam tu, nanti kita kena keluarkan zakat. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Jadi kita selamat. Nah, kalau kita tak tahu, kita duduk diam, maka kita tak keluar zakat. Kadang-kadang hasil kita tu tak berkat. Bila tak berkat, kadang dapat banyak, hilang macam tu saja. Jadi bila kita keluar zakat, walaupun sikit, alhamdulillah cukup untuk kita. Nah, rezeki kita berkat. Itu dia zakat. Nah, kalau yang ni pun detail lagi. Ada kiraan dia berapa nak kena bagi, emas berapa kilo nak kena keluar zakat. Nah, jangan tunggu kilo. Nah, dia ada zakat. Kalau segini kita kira juga zakat pendapatan, berapa banyak kita kena, berapa banyak kita himpun baru kita kena bayar zakat. Yang tu ada huraian dia. Okey, dan yang terakhir untuk rukun Islam, iaitu menunaikan ataupun mengerjakan haji di Mekah bagi yang berkemampuan. Jadi ni kita zaman kita belajar, kita tak fikir lagi bila nak pergi haji. Kalau daftar haji bertahun ni 2000 tu, bukan tahun 2000 tu kot, tahun 3000 lah. Kalau dengan tabur haji ni dah anjak pula PKP ni, tak ada haji. Orang yang patut pergi tahun ni kena pergi tahun depan, dan yang tahun depan pergi tahun depan lagi. Jadi kita bukan nak fikir yang tu. Banyak kita tahu bahawa kita ni orang Islam wajib mengerjakan haji bagi yang mampu. Dan kena belajar macam mana nak buat haji. Yang pernah pergi umrah ke, dah boleh tengok lah macam mana ibadah di sana, macam mana tempat-tempat di sana. Yang pernah tengok Kaabah, pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke makam Rasulullah SAW, seronok. InsyaAllah tanam dalam hati masing-masing nak pergi. Tak boleh pergi haji pun nak pergi umrah dulu, pergi tengok betapa seronoknya boleh tengok Kaabah. Yang mana kita duduk semayang, kita duduk menghadap kiblat tu ni, kita boleh tengok depan-depan kita. Pergi di Masjidil Haram, pergi di Masjidil Nabawi, boleh pergi dekat makam Rasulullah. Allah Akbar. Kadang orang menangis, kita seronok. Tapi itulah, kalau mampu kita himpunlah duit, kita pergilah sekali ke Mekah. Lepas tu insya-Allah ada rezeki, kita buat haji. Itu untuk rukun Islam. Kurangnya kita dapat info sebitas lalu untuk manfaat bagi kita, untuk refresh balik yang mana kita dah belajar sebelum ni. Ni kita refresh untuk kita ingat balik, dan moga-moga benda tu lekat dalam diri kita. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita akan tenang, kita akan lapang. Bila apa saja berlaku dekat kita, kita boleh rungkai. Bila kita ada masalah, kita boleh cari jalan keluar. Sama ada ibadah yang mana kadang-kadang berlaku. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, tu yang kadang-kadang susah tak hidup buat lah. Tak hidup semayang lah, tak hidup puasa lah, sebab dia tak tahu. Tapi bagi kita yang tahu ni, kita seronok. Kita antaranya kita kena boleh baca Quran. Nak semayang kena baca surah, kena baca Al-Fatihah bagi betul. Yang ni pun kita akan cek seorang-seorang nanti. InsyaAllah kita minta setiap orang buat video baca Fatihah masing-masing. Tadi tak perlu malu sebab dia baca seorang-seorang dia. Dia juga boleh buat live tak? Boleh buat video dia sendiri baca Fatihah. Jadi kita boleh semak. Sebab tu nak baca dalam solat, kalau tak betul rukun tu, tak betul bacaan rukun dalam solat, tak sah solat kita. Sama juga bulan puasa kita nak baca Quran. Bukan bulan puasa saja ni, waktu biasa ni pun ada waktu lapang, patutnya kita boleh baca Quran. Jadi insya-Allah baca Quran hari-hari. Sehari satu muka surat pun jadilah. Moga-moga apa yang kita dapat pada hari ini, moga-moga kita untuk kelas pagi ni kita dapat manfaat bersama dan sebarkan. Moga-moga apa yang kita dapat ni kawan kita juga dapat, sanak saudara kita juga dapat. Hanya tujuan kita yang satu, kerana Allah SWT. Moga-moga apa yang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu kelas kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.